Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam ruangan ini. Pada hari ini Ustazah akan menyampaikan pelajaran yang ke-19 yang bertajuk suci daripada najis. Dimohon para pelajar, para murid bersedia untuk mendengar penerangan Ustazah. Suci daripada najis ini merupakan bidang fiqh dan kita akan ikuti sama-sama penerangan seterusnya untuk tajuk berkenaan. Diharap murid-murid dapat mendengar dengan baik. Okey, kita tengok dulu gambar apa tu. Gambar yang pertama keluar tu gambar apa? Gambar baby muntah. Okey, kemudian gambar yang kedua, gambar apa tu? Siapa tahu? Okey, itu gambar tai. Tai lembu. Tak kisahlah tai lembu ke, tai orang dewasa ke, kan? Apa-apa tai lah, selain anjing dan babi. Okey, kemudian tu darah, kan? Darah pada jari. Okey. Gambar yang keempat adalah nanah. Nanah yang keluar di tangan. Bagaimana cara nak bersihkan najis tadi. Okey, jadi gambar-gambar ini adalah berkaitan dengan najis. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan najis. Okey, najis dari segi bahasa iaitu semua benda yang kotor. Jadi apa jua benda yang kotor itu dikira sebagai najis. Okey, kemudian kita tengok apa pula dari segi istilah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan najis? Najis bermaksud benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Jadi apa jua benda-benda kotor menyebabkan solat tidak sah itu dikira sebagai najis. Jadi kalau nak solat, nak pastikan solat itu sah, pastikan sebelum solat semua najis-najis itu telah kamu bersihkan terlebih dahulu. Okey, seterusnya kita tengok najis terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah. Okey, kamu nampak tu gambar baby kan? Gambar baby. Kenapa dengan baby tu? Okey, baby tadi ni baby lelaki. Baby lelaki ini termasuk dalam kategori, kalau najis ni itu termasuk dalam kategori najis mukhaffafah. Okey, apa yang maksudkan dengan najis mukhaffafah? Iaitu najis yang ringan. Najis yang ringan. Okey, apa maksud najis yang ringan itu? Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun. Yang mana kanak-kanak lelaki tadi dia hanya minum susu ibunya sahaja. Maksudnya kat sini dia tidak bercampur dengan makanan ataupun minuman yang lain. Jadi sekiranya dia kencing, maka air kencingnya itu termasuk dalam kategori najis mukhaffafah. Okey, bagaimana nanti cara menyucikan kita akan tengok selepas ini. Okey, yang kedua iaitu najis mutawassitah. Okey, najis mutawassitah ni najis pertengahan. Okey, seperti darah, muntah, nanah, tahi. Tahi apa-apalah, tahi orang ke, tahi kanak-kanak perempuan, tahi orang dewasa, tahi orang tua, tahi binatang, selain anjing dan babi. Air kencing dan juga bangkai. Itu semua termasuk dalam najis mutawassitah. Okey. Najis yang ketiga iaitu najis mughallazah. Okey, najis mughallazah semua orang sedia maklum. Okey, apa dia najis mughallazah? Iaitu najis yang berat. Okey, najis berat ni apa dia? Anjing, khinzir. Khinzir tu maksudnya babi lah. Atau kacukan.
kedua-duanya. Maksudnya keturunan dia ataupun dia ada kacukan, antara anjing dan babi ada kacukan. Okey, ataupun kedua-duanya sekali lah. Keturunan-keturunan dia lah, anjing ke, keturunan babi ke. Okey, semua termasuk dalam kategori najis mughallazah. Okey, serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahinya, darahnya, kulitnya, dagingnya, bulu, air liur dia, semua kategori najis mughallazah. Jadi kat sini najis terbagi kepada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Yang kedua najis mutawasitah, iaitu najis yang pertengahan. Yang ketiga najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Okey, seterusnya kita tengok bagaimanakah cara nak menyucikan najis mukhaffafah. Okey, kita tengok gambaran yang pertama tu. Okey, lapkan tempat yang terkena najis. Tadi ada air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali susu ibu. Okey, jadi bagaimana cara nak bersihkan najis air kencing tadi? Okey, nampak tu air kencing ada atas lantai. Okey, jadi bagaimana cara nak menyucikan dia? Lapkan tempat yang terkena najis. Lap guna kain lah, kain yang kering lah. Okey, seterusnya langkah yang kedua, apa yang perlu dibuat? Renjiskan air mutlak ke atas tempat yang terkena najis. Ambil air bersih, kamu renjiskan kat tempat yang terkena najis tadi. Okey. Yang ketiga, lap. Kan tadi kamu dah renjiskan dengan air kan? Jadi tempat tu basah kan? Jadi yang ketiga, lap tempat tersebut sehingga kering. Gunakan kain yang bersih yang kering untuk nak lap tempat yang terkena najis tadi. Okey, pastikan bersihlah kawasan tadi. Okey. Okey, sekarang kita masuk pula bagaimana cara nak menyucikan najis mutawassitah. Okey, kita tengok langkah yang pertama, apa perlu kita buat. Okey, najis mutawassitah tadi Ustazah dah beritahu, iaitu muntah, darah, nanah, tahi binatang, kecuali anjing dan babi lah. Okey, najis orang dewasa, air kencing orang dewasa semua tu. Air kencing kanak-kanak perempuan. Okey, semua termasuk dalam kategori najis mutawassitah. Jadi bagaimana cara nak bersihkan najis mutawassitah ni? Okey, yang pertama, buangkan dahulu najis. Okey, kat mana ada najis? Kat baju. Okey, dekat baju tadi buangkan dulu najis tersebut. Kalau najis tu ada atas lantai, buangkan dulu najis tersebut. Hilangkan najis tersebut daripada pandangan mata kita. Okey, buangkan dulu. Okey, dah lepas buangkan najis, apa yang perlu kita buat? Basuh dengan air mutlak di tempat yang terkena najis. Tempat yang terkena najis tadi kan tinggal bekas kan? Okey, kamu basuh dengan air mutlak, air yang bersih lah. Kemudian langkah yang ketiga, bersihkan hingga bau, hilang warna dan rasa. Bersihkan tempat tersebut sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, kamu tengoklah bagaimana nak tahu hilang bau. Kan kita ada hidung kan? Jadi kita boleh hidu dengan hidung kita. Okey, tempat tadi tu masih ada bau lagi. Jadi kalau masih ada bau, maksudnya ada najis lagi kat situ. Okey, kemudian dari segi rasa, macam mana awak nak kena rasa ke najis tadi? Tidak. Okey, jadi kamu kena rasa dengan menggunakan tangan lah. Dengan jari ke kamu rasa. Kalau tempat lantai tadi tu masih ada licin-licin, maksud kat situ masih ada najis lagi lah. Kamu rasa dengan panca indera kamu, dengan tangan rasa. Dia kalau dah tak ada najis tu maksudnya dah cantik lah tempat tu, kesat, tak ada licin-licin lagi dah.
Okey, yang ketiga dari segi warna. Kita boleh nampak dengan mata kita kan? Kat situ masih ada warna tak? Warna tahi tadi. Warna najis tadi masih ada lagi tak? Oh, warna hijau lagi lah, warna hitam lah masih ada kat situ. Okey, maksudnya kat situ ada najis lagi. Jadi kalau masih lagi ada warna, ada lagi rasa, ada lagi bau, maka kamu kena cuci dengan air mutlak sehingga bersih. Sehingga hilang ketiga-tiga ni. Bau, rasa dan warna. Okey. Setakat ni jelas penerangan Ustazah. Diharap pelajar dapat ingatlah langkah-langkah bagaimana cara menyucikan najis mutawassitah. Yang pertama tadi, buangkan najis. Lepas dah buang najis, tempat yang terkena najis tadi cuci dengan air mutlak. Okey, kemudian bersihkan tempat yang terkena najis tadi sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, seterusnya kita pergi langkah yang cara menyucikan najis mughallazah pula. Najis mughallazah. Okey, bagaimana menyucikan najis mughallazah? Okey, yang pertama, najis mughallazah tadi najis yang paling berat, iaitu najis anjing dan babi serta keturunan dia. Okey, jadi bagaimana cara nak bersihkan najis mughallazah tadi ni? Okey, kalau anda kata terkena pada selipar kamu, selipar ke, pada pakaian ke, pada tempat kamu ke, bagaimana cara nak bersihkan najis mughallazah tadi? Okey, yang pertama, buangkan dulu najis. Ambil lah kertas ke, daun ke, apa-apa kan. Okey, buangkan najis tadi ke tempat lain. Okey, kemudian basuh tempat yang terkena najis dengan 1 kali basuhan air yang bercampur tanah. Jadi kamu kena cari tanah yang suci. Okey, kemudian kamu taruhkan air sikitlah kat tanah tadi tu. Okey, kamu bancuhkan air tanah tadi dengan air. Kemudian kamu jirus ke tempat yang terkena najis anjing dan babi tadi. Okey, kemudian seterusnya, kamu basuh dengan menggunakan 6 kali air mutlak sehingga bersih. Sehingga kamu yakin bersih. Andai kata kamu nak gunakan air mutlak dah 6 kali, tapi masih ada bau, masih ada rasa, masih ada warna, kan? Okey, jadi maksudnya masih tak bersih lagi. Jadi kamu basuh sehingga bersih. Lebih daripada 6 kali pun tak ada masalah. Tapi minima dia adalah 6 kali ke atas. Okey, itu cara membersihkan najis mughallazah. Okey, seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan samak. Okey, Ustazah rasa ramai pelajar yang tak pernah dengar perkataan samak ni. Okey, beza samak dengan sertu. Okey. Kalau sertu tadi untuk kita nak bersihkan najis anjing dan babi serta keturunan dia, itu namanya sertu. Tapi kalau samak ni biasanya kita gunakan untuk menghilangkan lendir-lendir ataupun daging-daging yang ada pada kulit binatang, yang mana binatang tadi kita nak jadikan dia punya kulit sebagai barang-barang perhiasan, seperti barang-barang perhiasan ataupun alat-alat muzik seperti kompang dan sebagainya. Okey, jadi kulit tadi kita kena samak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan samak? Okey, iaitu proses menghilangkan lendir dan daging yang melekat pada kulit binatang. Okey, ingat ni, proses menghilangkan. Nak hilangkan apa? Lendir. Lendir dekat dalam kulit binatang tu ada lendir-lendir. Kita boleh rasa dengan tangan kita lendir, kan? Okey, jadi lendir tu kena hilangkan. Okey, kalau ada daging yang melekat-lekat pada kulit binatang pun kena tanggalkan, kena hilangkan. Jadi maksudnya dia hanya tinggal kulit semata-mata. Jadi kulit tadi kita kena cuci bersih sebelum kita jadikan dia sesuatu barang. Okey, kita tengok dulu. Kulit haiwan
memberikan manfaat yang banyak kepada kehidupan manusia. Jadi banyak faedah, banyak manfaat yang kita boleh gunakan pada kulit haiwan tadi selain anjing dan babi. Ada orang buat tali pinggang, buat beg, buat kompang, macam-macam lah lagi. Buat barang-barang perhiasan rumah dan sebagainya. Okey, kemudian semua kulit haiwan boleh dimanfaatkan oleh manusia kecuali kulit anjing dan kulit babi. Jadi kulit anjing, kulit babi jangan kamu pergi samak pula nak buat hiasan, nak buat tali pinggang. Haram. Najis dia. Okey, seterusnya kulit haiwan perlu disucikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membuat sesuatu barang. Jadi benda ni tadi Ustazah dah huraikan jugalah, dah terangkan tadi. Jadi kulit haiwan tadi kalau kamu nak gunakan jadi barang, mestilah disucikan terlebih dahulu. Sucikannya dinamakan samak. Basuh dengan menggunakan alat-alat samak. Nanti kita tengok apakah alat-alat yang digunakan untuk menyamak kulit binatang. Ini adalah antara alat yang kita gunakan untuk menyamak kulit binatang. Ni buah manjakani. Bulat-bulat macam, kalau sekali pandang daripada jauh macam buah kelapa. Tapi bukan buah kelapa, ini buah manjakani. Kemudian kulit delima. Ni buah delima. Kita ambil kulit dia. Kulit dia ni yang kita gunakan untuk menyamak kulit binatang. Kemudian ni bahan kimia, asid-asid apa benda ni kan. Dia bersifat menghakis kan. Kalau tengok bahan kimia ni kalau kena dekat muka, dekat kulit, memang rosak lah kan. Kemudian ini bentuk tawas. Rupa tawas. Ini dalam bentuk biji, dalam bentuk segumpal. Yang ini dalam bentuk serbuk. Ni yang Ustazah cakap tadi lah. Dalam bentuk serbuk. Bagaimana cara nak menyamak kulit binatang? Yang pertama, ni kena ikut urutan lah. Yang pertama, sediakan bahan yang bersifat menghakis. Bersifat menghakis. Apa dia contoh-contoh sifat-sifat barang yang menghakis ni? Buah manjakani. Pernah nampak buah manjakani? Dia bulat, warna hitam. Biasa buah manjakani ni kalau orang perempuan dia buat jamu lah. Untuk mengetatkan rahim dan sebagainya. Untuk jaga kesihatan badan. Jadi dia makan jamu daripada buah manjakani. Jadi buah manjakani ni kita boleh gunakan dia sebagai alat untuk menghilangkan lendir pada kulit binatang. Kulit delima. Buah delima tu kulit dia. Pun bersifat menghakis. Boleh digunakan untuk menghilangkan lendir pada binatang. Begitu juga dengan tawas. Tawas ni biasa dia dalam bentuk serbuk lah. Biasanya dalam bentuk serbuk, ada jual dekat hardware lah. Tawas. Biasa tawas ni kalau untuk air, dia boleh menjernihkan air. Dalam kolam, dalam mana-mana lah. Dalam kolam ke dalam sungai ke kan. Kalau air tu keruh, kita taruhkan tawas. Jadi automatik air tu boleh jadi jernih. Tu fungsi tawas. Kalau pada lantai awak dah berdaki, berlumut, hitam kan. Kamu nak bersih jadi nak basuh jadikan dia putih, lantai putih. Kamu taburkan je tawas tu, kamu jirus dengan air. Insya-Allah lantai kamu akan putih melepak. Sebab fungsi dia adalah menghakis. Begitu juga dengan bahan kimia. Bahan kimia boleh digunakan untuk menyamak kulit binatang. Seterusnya langkah yang kedua untuk menyamak kulit binatang. Darah, lendir dan juga lemak
yang melekat pada kulit binatang hendaklah dibuang terlebih dahulu. Darah, kalau ada darah tu kena hilangkan dulu. Lendir, kalau ada lendir, buang, hilangkan lendir. Lemak pun macam tu juga. Dibuang terlebih dahulu, baru boleh kamu samak. Macam mana kalau nak samak masih ada darah, masih ada lendir, ada lemak lagi? Susah. Okay, jadi buangkan dulu benda-benda tu. Darah, lendir dan lemak kena buang terlebih dahulu. Okey, dah lepas kita buang, apa yang perlu kita buat? Okey, digosok dengan alat-alat menyamak tadi. Kita gosokkan kulit binatang tadi dengan alat-alat manjagani, kulit delima, tawas, bahan kimia, mana-mana satu alat lah boleh kita gunakan untuk gosok pada kulit binatang tadi. Supaya apa? Supaya benda-benda yang melekat pada kulit binatang dapat dihilangkan. Buatlah sampai bersih. Okey, lepas kamu dah gosok sampai hilanglah semua lendir, lemak, darah, tak ada lagi melekat pada kulit binatang tadi, barulah kamu bilas kulit tersebut dengan menggunakan air mutlak. Bilas, basuh. Basuh bersih-bersih. Banyak kali sampai dia bersih. Gunakan air mutlak. Dah lepas kamu dah bilas sampai bersih semua, dah tak ada lendir, tak ada darah, tak ada lemak semua, memang dah tinggal kulit semata-mata, kamu jemur kulit binatang tersebut sehingga kering. Jemurlah. Kalau cuaca terik, panas, 1 hari boleh kering. Okey, kamu dah boleh jadikan dia barang perhiasan ataupun tali pinggang ataupun kompang. Tapi kalau masih tak kering lagi, janganlah. Jemur lagi untuk hari kedua, hari ketiga sampailah dia betul-betul kering, baru kamu hasilkan dia jadi barang. Okey, untuk tajuk ni tak banyak. Diharapkan penerangan Ustazah tadi dapat memberi penjelasan yang jelas pada kamu. Okey, sekiranya ada apa-apa permasalahan, boleh ajukan kepada Ustazah melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp. Okey, kemudian jangan lupa tekan link untuk jawab soalan Google Form yang diberikan. Okey, dan juga isi juga link kehadiran anda. Okey, selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.